Ini nikmat yang Allah berikan. Siapa nak sangka, tuan? Siapa nak sangka? Ya? Orang yang kita lihat, kalau bahasa anak-anak sekarang, lopek lah kat sekolah. Tak boleh ni. Sebab itu saya di sekolah, saya selalu pesan kepada anak didik saya, belajar. Kerana ilmu yang dapat mengubah kehidupan kita. Walaupun kamu lambat, walaupun kamu tak secepat murid-murid yang lain, maka belajarlah kamu di sekolah. Kerana tidak ada yang boleh mengubah kehidupan kita, melainkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ilmu agama yang Allah berikan kepada kita. Dengan adanya ilmu agama yang Allah berikan kepada kita, maka insya-Allah kehidupan kita akan menjadi aman dan tenteram. Bila kita ada ilmu agama, kita akan mengamalkan Islam. Bila kita mengamalkan Islam, Islam dia melarang perkara-perkara yang maksiat. Bila Islam melarang perkara-perkara maksiat, maka yang berlaku apa, tuan-tuan? Diri kita akan menjadi orang yang baik. Anak-anak kita akan menjadi orang yang baik. Isteri kita akan menjadi isteri yang baik dan solehah. Masyarakat akan menjadi baik. Seterusnya, Allah akan berikan kita kehidupan yang lebih baik. Bukan kehidupan saja, tuan-tuan. Bukan kehidupan sekeliling. Muamalat kita bukan. Bahkan pemimpin-pemimpin pun akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik Allah berikan. Bukankah? Ya, kalau kita tidak baik, maka kita akan diberikan oleh Allah pemimpin yang tidak baik sebagai bala kepada kita. Ini bukan cakap soal politik. Ini adalah hakikat kenyataan yang dinyatakan oleh para nabi dan para ulama terdahulu. Bagaimana Allah menurunkan bala kepada sesuatu kaum itu. Ya, bila dia engkar, bila dia zalim, maka pemimpinnya akan jadi zalim. Begitu caranya. Mudah saja sifirnya. Ya, jadi begitulah perkembangan daripada sifat bersyukur ini. Ya, Allah berikan kita sifat yang bersyukur ini, maka kita hendaklah sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nikmat yang Allah beri, kita syukuri dalam bentuk apa pun. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan syarat bertambahnya nikmat dengan keharusan bersyukur. Dan tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas, sebagaimana rasa syukur kepadanya juga tidak mengenal batas ruang dan waktu. Ini syukur dia tidak ada batas ruang dan waktu. Kalau ibadah-ibadah lain ada batas ruang dan waktu dia. Ya, kita solat, tak tentu Allah terima solat kita. Allah akan lihat solat kita itu bagaimana. Ya, Allah akan lihat rukunnya, Allah akan lihat bacaannya, Allah akan lihat kehusyukannya. Ya, begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Sebagai contohnya, kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beristighfar, Allah akan lihat kita. Sebelum Allah ampunkan itu, Allah tak ampunkan terus. Allah tengok ikhtiar kita. Adakah kita benar-benar bertaubat? Adakah kita ikhlas bertaubat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kerana kita ingin mempersenda-sendakan? Adakah kerana ingin mengambil kesempatan supaya orang menerima kita sebagai orang yang baik? Allah akan lihat. Tetapi kalau bersyukur, Allah terima, kita redha dan kita menyatakan Alhamdulillah, maka Allah akan menyatakan sifat salah satu daripadanya, iaitu Allah Asy-Syakur. Allah Maha menerima kesyukuran. Dan Allah Maha menerima kesyukuran ini tiada batasnya. Tiada batasnya. Jadi Allah itu bila dia menerima kesyukuran kita, maka tak perlu bimbang, tak perlu risau, tak perlu takut. Tunggulah Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita dan kita akan menjadi manusia yang lebih baik di muka bumi ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita meneruskan kehidupan kita ini, maka hendaklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berita tentang ketinggian syukur ini apabila sampai kepada iblis dan syaitan, maka ia akan membuat program untuk menjauhkan manusia daripada sifat syukur. Syaitan ni bila dia tahu kita ini bersyukur, macam-macam dia hasutnya kita. Ya, dia cuba menjauhkan kita daripada sifat syukur. Dan di antara perkara yang dilakukan oleh syaitan laknatullah ini kepada manusia, ya, untuk menghilangkan rasa kesyukurannya, yang pertama ialah mereka akan mengajak manusia kepada kekufuran, kesyirikan, permusuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Ini yang akan dilakukan oleh syaitan. Menimbulkan rasa was-was kepada Allah, menimbulkan rasa was-was kepada Rasul, dan akhirnya kita akan menjadi manusia yang tidak bersyukur. Kita engkar perintah Allah, kita engkar perintah Rasul, dan jadilah kita manusia yang malang dalam perjalanan hidup kita ini, dan rugilah kita di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, ya, insya-Allah untuk hari ini, sekadar ini yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri, dan marilah kita sama-sama memperbaiki muhasabah diri kita, dan jadilah kita orang yang sentiasa bersyukur
dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan-tuan, yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, ya. Alhamdulillah, syukurillah, sama-sama kita dapat meluangkan masa pada hari ini diizinkan Allah untuk melaksanakan solat Jumaat, ya, insya-Allah. Dan ada sedikit pengumuman. Yang pertamanya berkenaan sumbangan wakaf Dewan Aktiviti. Dengan rasminya saya ingin memaklumkan pada hari ini sumbangan tersebut ditutup. Alhamdulillah, syukurillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki sekali lagi kepada Surah Haji Maksum. Ada hamba Allah, ya, Allah memberi rezeki melalui hambanya yang berhati mulia, telah menaja penuh untuk pembangunan Dewan Aktiviti sebanyak 45,000. Jadi oleh yang demikian, sumbangan Dewan Aktiviti ditutup dengan rasminya. Kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan pembangunan, masih boleh teruskan, tapi bukan untuk Dewan Aktiviti, tetapi untuk pembangunan lain, yang mana perancangan ada 2 lagi. Walaupun awning fasa 2 dah siap, tetapi belum cukup sempurna. Lebih sempurna kalau dipasang lantai tile, ya, dalam anggaran 15,000. Dan ada lagi satu projek awning yang fasa ketiga di antara stor kemah ke Dewan Aktiviti untuk letak kenderaan jenazah dan juga dapur. Itu kalau berkemampuan kita selesaikan pada tahun ini. Kalau tak berkemampuan akan disambung pada tahun hadapan. Jadi tuan-tuan masih boleh meneruskan sumbangan wakaf, ya. Jadi alhamdulillah, itu saja untuk makluman. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lisan dan tindakan. Hadirin yang dirahmati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya dengan sikap dan akhlak yang mulia. Apa yang baginda katakan melalui lisannya adalah apa yang baginda laksanakan. Seluruh kandungan Al-Quran ada pada diri baginda sebagai amal perbuatan. Tidak ada yang baginda mengatakannya melainkan bagindalah orang yang melakukannya. Begitu juga tidak ada yang baginda larang melainkan bagindalah orang yang meninggalkannya. Ketika ditanya bagaimana akhlak baginda, Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan maksud adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Seorang yang beriman hendaklah melakukan dahulu apa yang hendak diajarkan sebelum ianya diajarkan kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 yang menjadi mukaddimah khutbah ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah. Kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Melalui mafhum ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kaum muslimin agar berhati-hati terhadap kekurangan yang ada pada mereka. Iaitu seorang muslim itu boleh menjadi seorang yang mengatakan sesuatu perkataan tetapi tidak pula mengerjakannya. Antaranya mereka berkata, kami ingin mengerjakan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah. Tetapi ketika datang perintah itu, mereka tidak mengerjakannya.
Terdapat dua faktor kelemahan manusia yang dapat difahami daripada ayat ini, iaitu pertama, manusia yang melakukan sesuatu yang bertembung antara perkataan dan perbuatan. Kelemahan ini kelihatannya mudah diperbaiki, tetapi sukar dilaksanakan. Banyak situasi berlaku. Sesuatu yang baik itu diperkatakan dan mengingatkan agar orang lain menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang memperkatakannya sendiri tidak melaksanakan atau meninggalkannya. Kedua, manusia yang tidak menepati lisan atau janjinya. Menunaikan janji adalah antara perkara ditentukan oleh Islam bagi orang yang beriman untuk menunaikannya. Jika seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sengaja tidak menunaikan janji-janjinya, perbuatan itu boleh membawa kepada wujudnya sifat munafik dalam diri seseorang. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salatah, idza haddatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Ada orang munafik itu ada tiga. Bila berkata ia berdusta, bila diberi amanah dia mengkhianatinya, dan bila berjanji ia menyalahi janjinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohi dan diikuti oleh para sahabat kerana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang selaras pelaksanaannya dengan lisan dan perbuatan baginda. Keadaan ini telah melahirkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi para sahabat terhadap apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berlumba-lumba untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua perkara yang baginda lakukan. Tiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan akan mencipta contoh teladan kepada para sahabat. Kerana lisan dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa bersatu dalam tindakan, perbuatan dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda dicontohi dan dirujuk dari watak baginda sebagai seorang manusia biasa, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua bala tentera, sehingga kepada watak sebagai seorang ketua negara. Itulah hasil didikan yang menerapkan bersatunya lisan, sikap dan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebatinya lisan dan perbuatan, sesungguhnya ia berupaya membeli dan memujuk hati-hati manusia dan menyatukannya dalam satu saf yang kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 63 yang bermaksud, kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, niscaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatukan di antara hati-hati mereka. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan umat Islam untuk mencapai sebuah kejayaan di dunia dan di akhirat dengan rahmat acuan baginda. Antara akhlak baginda yang disebut dalam Al-Quran ialah pertamanya bersifat pemaaf, mengajak kepada ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang yang jahil dengan menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kedua, berlaku adil dalam membuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ketiga, menginfak harta sama ada ketika lapang dan selesa mahupun dalam kepayahan yang menekan. Keempat, jauhi buruk sangka. Kelima, menolak kejahatan dengan cara yang terbaik. Dan keenam, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang agung. Dengan akhlak yang demikian,
orang kafir, musuh dan lawan pun jatuh hati dan akhirnya menerima Islam sebagai cara hidup mereka. Sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, baginda tidak pernah menyombongkan diri, baginda tidak memilih kawan, tidak mengasingkan diri dari para sahabat dan persekitarannya. Baginda juga sangat merendah diri dan bergaul rapat, menyantuni sesama hamba dan makhluk lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128 yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Baginda memilih rumah yang layaknya setaraf seorang hamba, kecil, sempit, berbumbung rendah, dibuat dari tanah dan pintunya dari kain guni. Tempat tidur baginda cumalah anyaman tikar daun kurma sahaja. Bila bangun, berbekas daun tamar di belakang tubuh baginda. Baginda selalu menahan lapar. Baginda makan hanya bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baginda tidak membazir makanan. Tidak, jika makanan berlebihan, baginda memberi kepada jiran tetangga. Ini kerana baginda tidak menyimpan makanan. Hidup baginda bagaikan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pakaian baginda jenis pakaian orang susah. Baginda asalnya kaya kerana harta Sayyidatina Khadijah diserahkan kepada baginda. Tetapi baginda infakkan untuk Islam sehingga ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun harta dan wang ditinggalkan. Hadirin Jumaat yang dirahmati, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti dengan kejayaan mendidik para sahabat dengan lisan yang dilaras dengan perbuatannya secara spontan. Baginda mendidik Khulafa Ar-Rashidin dan kemudian diturunkan kepada salafus saleh sehingga kepada umat Islam seluruhnya pada hari ini, yang menjadikan perbuatan dan akhlak baginda sebagai asas dan prinsip dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, yang diradai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaksanaan sifat zuhud baginda. Ketika 2/3 dunia telah berada dalam genggaman sahabat dan tabi'in, sifat zuhud yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengekalkan tikap pemegang kuasa untuk tetap zuhud dengan dunia. Dengan sebab itulah mereka dapat memerintah dunia dengan berjaya dan mencipta tamadun Islam yang unggul, tiada tolok bandingnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka untuk sanggup hidup miskin, kekayaan yang mereka miliki mereka korbankan untuk kepentingan masyarakat, maka melimpahlah kekayaan, makmur dan berbahagia rakyat dalam sesebuah negara Islam. Biarpun tamadun gemilang Islam akhirnya hancur kerana bersilih gantinya pemerintahan yang semakin meninggalkan sifat zuhud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua sempena sambutan Maulid Rasul 1445 Hijrah ini bertekad dan berusaha untuk mencontohi sifat dan sikap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pada diri baginda lah isteri yang paling tepat. Benar. Dan sebuah kehidupan berlandaskan syariat perlu diteladani dan dilaksanakan oleh berbagai lapisan umat Islam di semua keadaan, masa dan tempat. Marilah kita seimbangkan antara kehidupan dunia yang sementara ini dan tuntutan akhirat dengan cara yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati sekalian. Pengajaran daripada khutbah ini ialah pertama, umat Islam hendaklah menghindari segala sikap, perbuatan dan kata-kata yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpa fitnah di dunia dan diazab di akhirat. Dan ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampilkan kehidupan sebuah masyarakat dan negara yang dituntut oleh Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta dia pula menyebut dan mengingat Allah banyak-banyak dalam masa senang dan susah. Al-Ahzab 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfidha bi'aini 'inayatika rabbaniyah wa bihifzil wiqayatika samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Hajj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil awna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka
Liwali Ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarfuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbawadanan wakaf Selangor, dan menginfak harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hazal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب العالمين التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبأس المقام المحمود الذي وعده إنك لتعلم الميعاد. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. Lurus dan rapatkan saf, penuh-penuhkan saf hadapan. Bacaan salat dengan qiraat Ibnu Katsir. Imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. فحيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل